Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi pada kali ini bersama Ustazah Nur Syahidah Umran. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 4. Sebelum itu, jangan lupa ya, baca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita perolehi ini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah kefahaman surah Al-Ikhlas, iaitu bidang Al-Quran unit 5. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran yang pertama, menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas, dan yang kedua, menjelaskan maksud ayat 1 hingga 4 daripada surah Al-Ikhlas, dan yang ketiga, menyatakan kepentingan surah Al-Ikhlas. Sebagai pengenalan surah Al-Ikhlas, surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Yang kedua, kesempurnaan Allah, iaitu Allah memiliki sifat sempurna dan menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Yang ketiga, tiada makhluk yang menandinginya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas juga merupakan surah yang ke-112. Surah ini mengandungi 4 ayat dan surah ini juga merupakan surah Makkiyah kerana ia diturunkan di Makkah. Okey, baiklah, mari kita pelajari terjemahan surah Al-Ikhlas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus Samad, bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad, maksudnya ia tiada beranak dan ia tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Maka inilah merupakan terjemahan ayat 1 hingga 4 dari surah Al-Ikhlas. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula tuntutan surah Al-Ikhlas. Bagi kandungan ayat pertama bermaksud Islam agama tauhid, iaitu sebagai seorang mukmin kita perlu meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, kita perlu sentiasa ikhlas dalam ibadah. Dan yang ketiga, kita perlu memperbanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Dan ayat yang kedua pula kandungannya Allah tempat meminta pertolongan, iaitu sebagai seorang mukmin kita perlu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, kita perlu menghindari diri daripada perasaan putus asa. Dan yang ketiga, kita perlu bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Ayat yang ketiga pula ialah kandungannya Allah tidak mempunyai anak dan pasangan.
Sebagai seorang mukmin, kita perlu merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Yang kedua, kita perlu yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Dan yang ketiga, kita perlu mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Bagi kandungan ayat keempat pula, Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Iaitu sebagai seorang mukmin, kita perlu meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang kedua, kita perlu bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Dan yang ketiga, kita perlu menginsafi kelemahan diri. Seterusnya, kita akan lihat apakah kepentingan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Dan yang ketujuh pula ialah membentuk kepribadian Muslim. Sekian sampai di sini sahaja pembelajaran kali ini. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe video Ustazah ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.